يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. يا لطيف 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 يا فتاه يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan 2 konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin.
Semarakkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Madani. Ayo beramai-ramai kita memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan pada 20 hingga 28 Mei 2023 di seluruh negara. Majlis Pelancaran Sambutan Peringkat Kebangsaan berlangsung di Waterfront Kuching, Sarawak pada 21 Mei 2023. Eksplorasi tradisi, budaya dan nikmati cita rasa unik dengan menyertai pelbagai acara menarik. Kita raikan perpaduan dalam kepelbagaian demi memupuk semangat muhibah. Kuala Terengganu 100.2 FM. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. sambung perjuangan sucimu, berkorban jiwa raga tu agama, janji tak setia selamanya. Ya Mustafa Rasulullah, kau sandaranku, pemimpinku, sallu, 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 sallu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sahbihi Muhammad. Dengan Nabi yang membawa hidayah, kami sambung perjuangan sucimu, berkorban jiwa raga tu agama, janji tak setia selamanya. Ya Syafi'i khufiyadi, Rasulullah Allah, kekasih Allah, wal hadil bashir. وصحبه محمد.
صل وسلم على سيدنا محمد وآله محمد. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidil Adha kali ini Aidil Adha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ku memohon ya Rahman penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ku memohon ya Rahman penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ku memohon ya Rahman penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Dan untuk para pendengar, kita akan bersama melancarkan secara langsung di YouTube IKIM Media untuk tontonan anda, dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404. Dan untuk waktu ini Alhamdulillah kita bersama untuk rancangan Imanuna bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pencara Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Doktor? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bikhair insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini. Dan untuk waktu ini kita akan sambung kembali bersama kitab Al-Muqaddimat, dan kita akan bincangkan untuk petang ini jenis perkara yang wujud dan mumkinat. Untuk mukadimah ini silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada seluruh segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada petang Khamis 5.15 petang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita dah bincang iaitu tentang pembahagian perkara yang wujud. Kan? Pembahagian perkara wujud ni kita dah menjelaskan bahawa ada bahagian yang tidak perlu kepada zat dan yang menjadikan, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama 2 minggu lepas kalau tak salah. Setelah itu kita membahas tentang iaitu jenis yang memerlukan kepada zat dan yang menjadikan. Maka ia adalah a'rad, iaitu sifat atau perbuatan yang terjadi, yang baru terjadi, yang dari tiada kepada ada, daripada ketidakwujudan menjadi wujud. Itu bahagian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kita juga menjelaskan pada pertemuan yang sama juga tentang jenis yang berhajat kepada yang menjadikan tapi tidak berhajat kepada tempat atau tidak berhajat kepada zat, maksud dia. Maka ia adalah jirim. Kerana jirim ini dari tiada kepada ada. Jadi jirim ni kan adalah gabungan terkumpulnya, tersusunnya beberapa partikel ataupun atom yang berkumpul menjadi satu. Dan menjadi besar lah, dia ada jirim, dia ada bentuk. Maka dia adalah zat yang berdiri atasnya sifat-sifat dan perbuatan yang baru terjadi dari tiada kepada ada. Maka jirim tersebut, kita panggil jirim tersebut, zat tersebut atau jahar tersebut, itu adalah berhajat kepada yang menjadikan tapi tidak berhajat kepada zat kerana ia adalah zat. Kan? Okay. Kita dah habis perbahasan itu, perkara-perkara ini yang panjang. Maka kita masuk pembahagian atau jenis yang terakhir dari perbincangan ini. Apakah itu? Iaitu jenis perkara yang wujud, iaitu perkara jenis, apa kata Imam Al-Sanusi rahimahullah, wa qismun qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin.
qismun mawjudun fil mahalli wala yaftaqiru ila mukhassisin wa huwa sifatu maulana jalla wa azza. Maksudnya apa? Yang keempat ini jenis yang wujud pada zat atau di zat, dia wujud pada zat, wala yaftakiru, dan tidak memerlukan kepada, iaitu yang menjadikan. Dia tidak perlu yang menjadikan. Maksudnya apa? Dia ini wujud pada zat. Qaimun bizzat, berdiri pada zat, tapi tidak berhajat kepada mukhassis, tidak berhajat kepada yang mewujudkan, yang menjadikan. Apakah ia? Iaitu sifat, wahwa sifatu maulana jalla wa azza, iaitu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini, dia bukan seperti sifat makhluk. Sifat makhluk misalnya dia, contohnya comel, kita panggil, orang panggil comel, handsome, tinggi, pendek, perkara-perkara lain contoh dia. Sifat-sifat ini semuanya adalah dari tiada kepada ada. Dia belum lahir, comel lah. Kan? Contoh dia. Dulu comel, sekarang dah tak comel, tapi handsome. Contoh dia. Ini berarti dia berubah kan? Itu menunjukkan sifat makhluk ini, manusia makhluk. Dan apa-apa ini adalah dari tiada kepada ada. Hatta binatang sekalipun. Contoh dia harimau. Harimau waktu dia masih anak harimau, dia comel, dia tak ganas, banyak main, lompat sana, lompat sini. Kalau kita manusia pun pegang dia macam kucing lah. Kan? Tunggulah dia besar. Sekali dia ngap kan? Ni macam mana? Dia buah. Dari comel jadi manja jadi buah. Contoh dia. Itu nama dia apa? Nama dia sifat yang baru. Jadi dari tiada kepada ada. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat. Dia ada sifat sama, ada basar, ada kalam, ada qudrah, ada iradah, ada ilmun, ada hayat. Ini sifat-sifat Allah. Semua sifat-sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala ini sedia ada. Maksudnya bukan dari tiada kepada ada, tapi sedia ada. Means Allah SWT maha kuasa, bukan dari tak kuasa lalu kuasa. Allah SWT maha mengetahui, bukan dari tidak tahu lalu tahu. Bukan. Maha mengetahui, sedia ada. Seperti halnya zatnya. Zatnya juga sedia ada. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Maka dari sini, jelaslah bahawa sifat-sifat Allah itu qadimah. Maka ia tidak memerlukan kepada mukhassis. Dia tidak memerlukan kepada yang menjadikan. Kerana dia sedia ada. Ya, bezakan a'rad yang kita terangkan pada yang lalu dengan yang dikatakan sifat Allah SWT ini. Dua benda yang berbeza. Okey. Tapi sifat Allah berdiri pada zat Allah. Kan kita kata itu. Sifat ini berdiri pada zat. Kerana apa? Kerana sifat-sifat ini, iaitu apa? Kata-kata Al-Imam As-Sanusi, sifatu maulana jalla wa azza min wujubi qiyamiha bidzatihil aliyah wa wujubi ghinaha anil mukhassisi fali anna kaunaha sifatin yujibu istihalata qiyamiha bi anfusiha lima yalzamu alaihi min qalbil haqa'iq idh haqiqatu sifat tastalzimu mausufan yattasifu biha. Ni maksudnya kenapa? Kerana yang namanya sifat, dia mestilah berdiri pada zat. Kan? Sebab sifat itu bukan zat. Zat sifat itu adalah berdiri pada zat.
Tapi kenapa dia tidak berhajat kepada yang menjadikan? InsyaAllah kita terangkan setelah ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan beri hasil ketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Beri hasil ketika kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabi. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Benar dalam hadis Nabi menyebutkan tentang idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ya, hadis itu saya tak payah baca, bukan kita nak bincang, tetapi kita selagi hidup kita terlupa kita ini ada nikmat untuk buat, dan power to choose to do, power untuk pilih nak buat. Hari ini kita nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini kita tak nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini saya nak beristighfar, kita boleh pilih. Hari ini kita nak berselawat, kita boleh pilih. Tetapi apabila Nabi menyebutkan kalimah in qata'a, maknanya kita tahu bahawa maka jadi terputuslah. Sebab in qata'a adalah satu perbuatan yang berlaku kerana ada benda yang berlaku sebelum daripadanya. Maknanya maka jadi terputuslah. Dan saat manusia dia berada pada posisi jadi terputuslah, dan itulah kata ulama penderitaan yang paling sengsara bagi ahli kubur. Dia rasa nak taubat lah, boleh taubat, tapi bagi ahli kubur, aku nak taubat, tetapi peluang taubat telah tertutup, terpeteri sama sekali. Aku nak selawat pada Nabi, tetapi ingat, saat masuk dalam kubur, takkan mampu seseorang itu berselawat pada Nabi. Hari ini ya Allah, kita ada duit, kita nak infak kepada tempat yang baik, kita boleh lakukan. Tetapi dia alam kubur, sebab dia alam jaza, bukan alam amal. Saat tersebut inqata'a, maknanya langsung tak ada peluang untuk kita dapat melakukan semua kebaikan tersebut. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan untuk bersama para pendengar, kita masih bersama anda di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan di WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini, kita masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, masih bercangkan tentang jenis perkara yang wujud dan mumkinat. Dan untuk waktu ini bersama doktor, kita akan sambung kembali. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kita dah jelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya, iaitu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah jenis yang wujud berada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak memerlukan kepada mukhassis, iaitu kepada yang mewujudkan atau yang menjadikan. Itu dah habis jelaskan. Lalu pertanyaan dia,
kenapa ia tidak berhajat kepada mukhassis? Ni. Kenapa ia tidak berhajat kepada mukhassis? Maka jawapan dia, kalaulah sifat Allah ini berhajat kepada yang menjadikan, nescaya sifatnya itu hadithah lah. Nescaya sifat dia itu barulah. Bakal tidak. Kenapa tidak? Kerana Allah SWT sifat-sifatnya itu qadimah, sedia ada. Qadimah ini sedia ada, tidak berhajat kepada yang menjadikan. Bahkan ia sudah ada. Wujud sedia ada. Tanpa ada permulaan. Kalau ia berhajat atau ia wujud dari ketiadaan kepada ada, kerana adanya mukhassis yang menentukan ia untuk wujud, nescaya ia bukanlah qadimah, sedia ada. Akan tapi dia itu adalah hadithah. Kan? Boleh jelaskan ni? Mungkin dia ada agak sedikit complicated kerana ini perbahasan akidah yang mendalam. Memang perbahasan dia adalah seperti ini. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Atas alasan itu, Al-Imam As-Sanusi dia menyebutkan dalam bahasa Arab dia, apa dia kata, iaitu kismun mawjudun fil mahalli wala yaftakiru ila mukhassisin wa huwa sifatu maulana jalla wa azza, iaitu jenis yang wujud pada zat dan dia tidak berhajat kepada yang menjadikan. Dia adalah, iaitu adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu kita selesai alhamdulillah tentang perbahasan perkara atau pembahagian yang wujud. Maka selanjutnya kita masuk kepada bab yang lain, iaitu tentang mumkinat. Mumkinat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Kata mu'allif tentang mumkinat atau muqaddimatul mumkinat, itu perbahasan tentang mumkinat. Kata Al-Imam As-Sanusi, wal mumkinatul mutaqabilatu sittatun, al-wujudu wal adamu wal maqadiru was sifatu wal azminatu wal amkinatu wal jihatu. Yang bermaksud perkara mumkinat yang saling berlawanan. Maksud berlawanan tu wujud tak wujud, pendek tak panjang, panjang tu pendek, panjang lawan dia pendek, hitam lawan dia putih, gitulah maksud dia. Okey. Ada 6, iaitu wujud, tidak wujud, ukuran-ukuran, sifat-sifat. Sifat-sifat ni maksud sifat yang barulah, kan? Okey, masa-masa, zaman maksud dia. Iaitu amkinah, tempat-tempat, wal jihatu, dan arah-arah. Ini hadirin wal hadirah hafizakumullah. Pertama sekali Imam Sanusi menjelaskan apakah definisi mumkinat. Kita mula dengan itu. Al-Imam As-Sanusi berkata, yang dimaksudkan dengan mumkinat itu ialah jaizat al-mutaqabilat. Al-jaizat al-mutaqabilat, iaitu perkara mungkin yang berlawanan. Perkara yang berlawanan, yang jirim menerima tiap satu daripadanya dengan penerimaan yang menyamai bagi penerimaan lawannya. Maksud dia, jirim ini menerima sifat ini. Contoh dia apa? Panjang. Dia boleh jadi panjang, dia boleh jadi pendek. Ini nama dia mumkinat. Dia boleh, kalau kita kata dia itu 10 kilo, dia boleh jadi 8 kilo. Tapi dia 10 kilo pun boleh, 11 kilo pun boleh, lawan dia pun boleh. Dia semua dia mungkin. Dia tidak ada yang mengguli satu yang lain, melainkan ada perkara lain yang kena mengunggulkan. Contoh dia, Ustaz, dia pendek. Berarti ada perkara yang menentukan dia pendek. Allah jadikan dia pendek. Contoh dia, boleh tak dia panjang? Kenapa tak boleh? Mungkin je dia panjang, tapi Allah jadikan pendek. Ustaz, dia itu sekarang, bukan 10 tahun dulu. Contoh dia, misalan dia,
Boleh tak 10 tahun dulu? Kenapa tak boleh? Tapi Allah pilih sekarang, bukan dahulu. Ini yang dia maksudnya. Kemudian dikhususkan daripada tiap dua yang bertentangan dan bersamaan itu pada menerima dengan salah satu daripada keduanya dan jadi lebih kuat berbanding lawannya. Jadi ada yang murajjih, mughallid, yang memenangkannya. Ini namanya perkara mumkinat. Ini hadirin wal hadir hafizakumullah. Jadi perkara mumkinat seperti itu. Lalu sekarang dibahas perkara mumkinat. Bila kita katakan perkara mumkinat, berarti otomatik perkara mumkinat ini tiada kena-mengena dengan zat Allah. Kerana apa? Zat Allah ini bukan mungkin tapi wajibul wujud. Tak ada kena-mengena dengan sifat Allah. Kerana sifat Allah ini perkara wajib. Yang tidak menerima ketidakwujudan. Ia bukan mumkinat. Ni dia bukan mumkinat. Dia bukan makhluk. Kan? Allah SWT zat dan sifatnya. Ini. Tapi mumkinat ini adalah termasuk daripada ta'alluq. Kita panggil macam tu. Muta'allaq lah. Atau dipanggil dengan ta'alluq. Iaitu benda yang berkait dengan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa, kudrah. Tentulah apa yang berada di dalam kekuasaannya, iaitu mewujudkan perkara yang mungkin atau meniadakannya. Kan? Betul kan? Sebab apa? Sebab mumkinat ni kan, dia boleh wujud, boleh tak wujud. Allah dengan kudrahnya mewujudkan ia, wujudlah dia. Boleh tak ia tak wujud? Kenapa tak boleh? Kan? Boleh je, tapi kenapa? Tapi dia wujud. Berarti Allah menentukan ia wujud. Ini mumkinat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu mumkinat ini juga menjadi ta'alluq, keterkaitannya juga dengan sifat iradah Allah. Maksudnya apa? Iradah Allah itu adalah sifat berkehendak. Kan? Sifat iradah itu sifat berkehendak. Maksud Allah SWT berkehendak. Apa yang Allah kehendaki? Kan? Kita tanya, apa Allah kehendaki? Apa itu muta'allaq dia? Yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perkara mumkinat. Contohnya si Zaid itu wujud. Zaid itu makhluk. Dia itu perkara mungkin. Boleh wujud tak wujud. Dia wujud. Berarti menunjukkan Allah berkehendak perkara mumkinat, iaitu Zaid, untuk wujud. Boleh tak Allah berkehendak untuk dia tak wujud? Boleh. Wujud dan tidak wujud bagi si Zaid ini adalah sama sahaja. Means dalam keadaan, dalam level yang sama. Dia tidak mungkin akan unggul menjadi wujud atau akan tidak unggul sehingga dia tidak wujud. Melainkan mesti ada zat yang menentukan nasibnya, iaitu Allah SWT berkehendak untuk ia itu wujud. Misalnya, berarti mungkinat ini juga berkaitan, ta'alluq, berkaitan dengan sifat iradah Allah. Kan? Maka hadirin wal hadir hafizakumullah, kita tak boleh nak kata, boleh tak Allah nak wujudkan anak bagi Allah? Jawapan dia, adanya sekutu anak ataupun sekutu bagi Allah ini perkara yang mustahil. Dia bukan mumkinat, dia mustahil. Maka ia tidak ada kena-mengena dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung setelah ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah.
Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Idris alaihi salam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihi salam adalah pengembala, dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihi salam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman kami, dan masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih bincangkan tentang jenis perkara yang wujud dan mungkinan. Dan kita sambung kembali bersama Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah jelas bahawa mungkinat ini dia berkaitan, terkait, kita panggil ta'alluq, bahasa Arab dia, terjemah Melayu pun susah. Ini ialah berkaitan dengan perkara mungkinat. Allah kehendak, Allah berkuasa pada perkara mungkinat. Kalau ditanya, boleh ke Allah mencipta anak baginya? Jawapan dia, taklah, kerana sifat kudrah dan iradah, sifat kehendak dan kuasa Allah tidak bertakluk atau tidak berkaitan dengan, iaitu tidak berkaitan dengan perkara yang mustahil. Dia hanya berkaitan dengan perkara yang mungkinat. Adanya anak, ataupun sekutu bagi Allah, ini mustahil. Akal tak boleh terima kewujudannya. Means it is impossible. So dia bukan daripada perbahasan tentang ini. Jelas kan? Kalau dah jelas tu, insya-Allah. Lalu dia sebut pula, ingat, lalu ilmu Allah dia ini berhubungan atau berkaitan, bertakluk dengan apa? Dengan perkara yang wajibat, mungkinat dan mustahilat. Maksud dia, Allah SWT Maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahawa ia esa. Ini wajibat. Mengetahui bahawa ia ini, zat Allah SWT ini, Allah SWT Maha mengetahui, tahu bahawa mustahil baginya ada sekutu, mustahil baginya ada anak dan lain-lain. Dan juga Allah SWT Maha mengetahui segala perkara mungkinat. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bila dah bahas tu, maka jelaslah kepada kita semua bahawa segala jirim
segala jirim, segala sifat makhluk, sifat yang mungkinat yang ada di dunia ini, seperti wujudnya alam, wujudnya saya, wujudnya DJ Mona, wujudnya Institut Kefahaman Islam Malaysia, wujudnya negara Malaysia dan lain-lain. Semua ini adalah perkara mungkinat yang mana Allah Subhanahu Taala dengan sifat kehendaknya dia nak kita berada dekat konti sekarang ni. DJ Mona, Allah nak kita ada di konti sekarang ni. Sebab apa? Mungkin saja kita ada dekat luar, tapi kita dekat konti. Berarti Allah nak kita ada konti. Allah jadikan kita ada di konti sekarang. Ini perkara mungkinat. Maka baik, oleh sebab itu disebut dengan mutaqabilat sittatun. Maksud dia, jadi bila kita kata Allah ada sifat kehendak, kehendak ini berfungsi untuk menentukan. Taksis, kita kata menentukan. Menentukan apa saja? Iaitu 6 perkara yang boleh saling berlawanan. Wujud, berarti kalau dia wujud, berarti Allah pilih dia wujud, bukan dia tidak wujud. Maksud dia, makhluk tersebut, contoh dia, orang tersebut beriman, Allah menentukan, berkehendak dan menentukan orang itu beriman, bukan tidak beriman. Allah berkehendak dan menentukan orang itu tidak beriman, bukan yang beriman. Contoh dia, Allah lalu dia itu berada di Malaysia, bukan di Amerika. Contoh dia, kerana Allah berkehendak dan menentukan ia berada di Malaysia, bukan di Amerika. Dan sifat dan waktu, bukan sekarang bukan dulu, dulu bukan sekarang. Dan lain-lain. Itu semua insya-Allah. Jelas kan? Okey. Kita ada soalan doktor untuk waktu ini di WhatsApp Konti dan juga di YouTube Wikimedia. Ada yang bertanya, doktor, kenapa jenis keempat ini lain daripada sebelum itu, iaitu sifat Allah, mengapa tidak menggunakan perkataan berhajat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin soalan ini bermaksud berkaitan jenis yang keempat daripada perkara yang wujud. Kata-kata Imam Sanusi iaitu jenis yang wujud pada zat dan dia tidak berhajat kepada yang menjadikan. Lebih kurang macam itu, betul? Betul. Iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dengan sebelum ni, contoh dia iaitu jenis yang berhajat kepada zat dan juga yang menjadikan. Jenis yang berhajat kepada yang menjadikan, tidak pada zat. Ada jenis yang tidak berhajat kepada zat dan juga yang menjadikan. Kenapa dia tak kata sifat kan? Wujud sifat kan berada pada zat. Kenapa tak kata muftakirun fi mahali atau muftakirun ilal mahali? Dia itu berhajat, sifat Allah ini berhajat kepada zat Allah. Kenapa? Kerana Imam As-Sanusi menjelaskan, kerana secara bahasa dan uruf bahasa Arab, iftikar itu berhajat. Ini. Sedangkan sifat Allah ini qadimah. Kan? Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Contoh dia, sifat kalam. Allah SWT bersifat dengan kalam, dengan sama, dengan basar, dengan qudrah, dengan iradah, dengan ilmun. Jadi kita tak guna istilah iftikar. Iftikar ini seperti berhajat, memerlukan. Tapi kita tak kata itu. Kita hanya kata iaitu wajib. Dalam arti wajib itu apa? Iaitu akal tak boleh terima adanya sifat yang tidak ada zat. Macam tu. Tapi kita tak kata ia berhajat. Hajat itu, kerana hajat itu adalah tidak sesuai dalam bahasa, disandarkan kepada Allah SWT. Kerana apa? Segala sesuatu daripada makhluk ini semuanya berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada apapun yang kepada apapun. Itu dia maksud dia. Hadir wal hadir, abidakumullah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada satu soalan dari minggu lepas sebenarnya, doktor bertanya, katanya Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, jangan ikut kanan, ikut kiri. Apa pandangan doktor? Hadir wal hadir, hafizakumullah. Ini adalah perlu kepada rujuk maksud. Dia kena syarahkan maksud. Jadi benda ini adalah
kalau bahasa Inggeris tu dia ada sebut fallacy of many questions. Fallacy of many question ni apa? Macam orang tanya, macam orang dalam mahkamah dia tanya, sejak bila kamu tidak memukul isteri kamu? Contoh dia tanya macam tu. Sebab kalau dia jawab saya tidak lagi memukul, kan, contoh dia, berarti dulu pernah memukul. Kalau dia jawab saya memukul, berarti dia menetapkan dia pukul. Contoh dia. So dia tak boleh lari, dia terkena. Ini apa, fallacy of many questions. So benda-benda macam ni dia tak boleh jawab simple macam tu. Dia kena tanya detail. Apa maksud dia Tok Guru ke kiri, Nabi ke kanan? Kalau maksud dia apa, Nabi ke kanan kerana dalam hadis tersebut ada macam-macam. Ada ke kanan, ada ke kiri. Tapi Tok Guru pilih ijtihad yang ke kiri kerana ada hadis juga yang ke kiri. Itu bab lain lah. Itu kita panggil ijtihad benda yang khilaf. Ini. Tapi kalau maksud dia kita jangan ikut Nabi, kita hanya cukup ikut Tok Guru sebab Tok Guru kita maksum, Nabi maksum, Tok Guru kita maksum. Ini jelas salah. Ini akidah yang batil lah. Orang yang seperti ini perlu diajarkan, bagi tahu bahawa yang betul adalah Nabi Muhammad SAW adalah maksum. Sedangkan selain Nabi Muhammad itu tidak maksum. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah sebenarnya kita mengikuti bukan Tok Guru, ulama. Contoh kita sebut macam inilah simple. Nak ikut mana? Nak ikut Rasulullah SAW atau nak ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tak maksum, Rasul maksum. Dia tak boleh jawab ikut mana. Jawapan dia, tanya dia balik. Kalau saya ikut Imam Syafi'i, apakah Imam Syafi'i itu tidak ikut Rasulullah SAW? That is the right question. Itu adalah soalan yang betul. Tanya balik. So, apakah engkau bermaksud bahawa Imam Syafi'i tidak mengikuti Rasulullah SAW? Ini mudah dia. Sebab itu kita hidup di dunia ni tidak boleh semudah itu. Dia kena belajar fallacy, logical fallacy. Soalan, statement yang nak dijawab, nak diapa, it's not as simple as that. Tidak semudah itu. Kita kena teliti dulu. Inti dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah, apabila kita hidup dalam beragama ini, kita iktiraf kadang-kadang ilmu kita tidak sampai pada derajat mujtahid. Bila tak sampai derajat mujtahid, berarti kita akan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ulama, tanyalah orang yang tahu ketika mana kamu tidak tahu. So kita belajar dari pendapat-pendapat ulama bagi isu-isu dalam berbagai masalah. Cara nak wudu, cara nak solat, baca ni ke, baca tu ke. Contoh dia. Sebab kalau kita ditanya mana dalil dia, kadang ada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui dalil sampai setaraf itu. Sebab itu kita merujuk pada ulama, bukan menafikan. Jadi kerana apa? Kerana Rasulullah SAW sendiri di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, kita panggil dengan dalil, ini bermacam-macam sehingga lahirlah 4 mazhab. So pertanyaan dia, apakah 4 mazhab ini tak ikut Rasul ke? Kalau ikut mazhab, tak ikut Rasul ke? Ini, that is the question. So hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita jangan mudah bersangka buruk kepada sesuatu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada soalan terakhir pada waktu ini, mempersyarahan bagaimana dengan sifat turun Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, mungkin yang dimaksud adalah daripada hadis Nabi SAW, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nazala. Kalau terjemah literal, Encik Aziz nak bagi tahu terjemah literal dia adalah turunlah ke langit dunia sepertiga malam. Jadi ini adalah termasuk hadis yang mutasyabihat. Maksud hadis mutasyabihat ni hadis yang makna dia secara zahir ada persamaan dengan makhluk, yang disandarkan kepada Allah, yang ada persamaan dengan makhluk. Maka ulama sama ada mentakwilkannya atau menyerahkan maknanya kepada Allah. Kan? Maksud dia apa? Pendapat pertama, takwil turunnya apa? Bukan zat Allah SWT turun. Seperti yang kita bincang sifat ni tadi, bukan. Tapi bermaksud rahmat Allah yang turun. Kan? Sebab yang penting kita doa pada waktu itu yang jelas. Mesej hadis tersebut, kita beribadah, solat dan berdoa kepada Allah pada waktu malam. Sulusul lail tadi, 1/3 malam, Allah akan menunaikan hajat kita. Misalnya, itu yang penting.
bukan zat Allah SWT tersebut. Kerana itu arad, sifat baru terjadi. Atau kita tafwid, kita beriman ini hadis Nabi, okay? Dan dia sampai kepada kita, makna nuzul tadi, nazala tadi, turun tadi, kita tak maknakan dia, kita letakkan maknanya hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat kita jelaskan pada hari ini bahawa kita habis 2 bab. Ini pertama iaitu perkara yang wujud, yang terakhir iaitu sifat-sifat Allah yang qadimah ini, dia ini berada pada zat dan dia tidak memerlukan kepada yang mewujudkan. Dan yang kedua adalah perkara mumkinat. Apa saja mumkinat? Iaitu perkara seperti wujud, tidak wujud, iaitu maqadir, ukuran, sifat baru, waktu, tempat dan arah. Ini misalan dia, insya-Allah. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak kepada Dr. Aiman atas pertemuan untuk hari ini, dan insya-Allah ada kesempatan kita akan jumpa lagi doktor pada minggu hadapan. Terima kasih doktor. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar, dan untuk para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Lahad Daltu 107.3 FM. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Inspirasi Euforiah Islami, semuanya diikim. Sekarang disampaikan waktu salat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia.